وآله الكرام وأصحابه العظام شهد لله ولهم الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kerana bahawasanya banyaklah orang yang sesat di dalam kata itu daripada orang yang ahli martabat 7 yang tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala akan dia kepada jalan yang betul dengan tiada berdapat guru yang mursyid lagi zahid lagi berpegangan kepada ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Kerana bahawasanya ini masalah sifat qidam, masalah sifat qidam. Kerana ada orang yang mengaji martabat 7 mengatakan bahawasanya segala kejadian yang ada yang selain daripada Allah itu adalah cebisan daripada Allah, yaitu dikatakan kita asalnya adalah baik. Kerana baik, kerana kita sebelum dijadikan sebahagian daripada Allah. Setelah itu Allah ambil sedikit daripada zatnya, kemudian dijadikannya Nur Muhammad. Setelah itu Nur Muhammad yang qadim itu dijadikan segala makhluk. Maka manusia dituntut untuk menjadi orang yang baik, kerana kembali kepada fitrah asalnya adalah baik, dan yang baik itu akan kembali semula menjadi Nur Muhammad yang ianya adalah qadim. Maka itulah ya sebahagian daripada orang yang mengkaji martabat 7 mereka tersasar daripada jalan yang betul. Sebab itu kata pengarang, kerana bahawasanya ini masalah qadim, masalah sifat qidam. Bila kita mengatakan bahawasanya Nur Muhammad itu adalah cebisan daripada zat, maka cebisan daripada zat yang qadim itu melahirkan nur yang qadim. Maka nur yang qadim itu melahirkan insan yang akan kembali menjadi qadim. Itulah yang dikatakan sebahagian daripada sesatnya orang yang tidak mengaji akidah kemudian mengkaji martabat 7. Baik, yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya dalam kajian martabat 7 dibahagikan kepada 2. Satu, martabat dikatakan martabat yang qadim lagi azali, iaitu 3 martabat yang pertama, ahadiyah, wahdah dengan wahidiyah. Itu kita melihat
ya, orang-orang lama dulu buat masjid, buat surau atap dia 3. Ya, kemudian tangga dia 4 mata, kerana di bawah itu tidak lagi qadim. Itu martabat zuhur nama dia, atau martabat hadis. Bila dia alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan, atau dipanggilkan martabat jami'. Yang 4 itu adalah martabat yang tidak qadim. Jadi Nur Muhammad itu adalah satu daripada makhluk Allah Ta'ala. Itu disebutkan dalam Ashraful Wasail fi Fahmi Syama'il yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar. Dan banyak lagi ulama-ulama kita yang membahaskan tentang kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan sebagai asal segala kejadian. Maka yang qadim adalah Allah, dikatakan ahadiyah zat. Kemudian sifat Allah dikatakan wahdah atau ta'ayyun awal. Kemudian martabat dikatakan asma Allah Ta'ala, yang itu dikatakan wahidiyah atau ta'ayyun tsani. Yang ketiga-tiga itu dikatakan martabat la zuhur, itu tidak ada kenyataannya. Dan segala sesuatu yang terkandung di dalam ilmu Allah, yaitu maklumatnya, dikatakan qadim selama tidak keluar secara nyata dalam alam arwah sehingga alam insan, maka itu dikatakan qadim belaka. Seperti kita memikirkan sesuatu, kita fikirkan sebuah rumah yang nak kita buat. Rumah yang nak kita buat, selama mana tidak terjelma rumahnya, maklumat itu di dalam otak kita, maka rumah itu sebahagian daripada kita kerana berada di dalam khayalan kita. Tetapi setelah dibuat rumah, maka dia keluar daripada pemikiran kita ke bentuk yang dapat dilihat. Sebelum kejadian segala makhluk ini, segala-galanya itu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka dia dikatakan itulah martabat, iaitu ta'ayyun awal nama dia dalam kajian martabat 7. Dalam kajian martabat 7 inilah orang mengaji masalah ta'alluqatul ma'ani, iaitu ta'alluq sifat ma'ani. Di dalam itu ada dibahaskan, termasuk dalam kitab Usulul Fiqh dibahaskan juga berkenaan dengan khitab Allah Ta'ala, iaitu bila Allah mewajibkan sesuatu. Sejak bila? Sejak ada insan, atau ketika ta'alluq saluhi qadim dalam ilmu, dalam kudrah Allah Ta'ala. Jadi ulama bahas, tapi ulama tasawuf mereka mengatakan itu perbahasan martabat 7. Sebelum adanya insan, sebelum adanya alam, sebelum adanya sesuatu, yang ada siapa dia? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil kunhu zat, ahadiyah zat, huwiyatuz zat, zat mutlak dan sebagainya. Dan pada zat Allah Ta'ala itu yang kita belajar dah, adanya sifat kamalan, sifat kesempurnaan, adanya asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bilakah ini dapat diketahui oleh insan setelah mereka mengkaji martabat ini? Iaitu bila adanya makhluk, maka ternyata diketahui oleh makhluk Allah itu bersifat dengan ilmu, sedangkan sifat ilmu itu memang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu bersifat kudrah. Buktinya di mana? Setelah manusia ini ada. Walhal sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kajian martabat 7 daripada ahadiyah zat. Setelah adanya arwah, setelah adanya segala makhluk ini, maka disitulah dapat dicapai akal manusia Allah itu bersifat ilmu, sebagaimana Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan
Itu maknanya Allah menyatakan. Buktinya mana? Buktinya pada segala kejadian. Maka sebahagian ulama mereka lebih mendetailkan lagi, sehingga bukan 7 martabat, sehingga 40 martabat, seperti mana Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Maratibul Wujud. Jadi sebahagian daripada ulama yang bukan sufi, mereka ini dikatakan sebagai batiniyah. Mereka mengatakan bahawasanya makhluk ini adalah cebisan, percikan daripada zat yang maha qadim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka memahamkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membawa arti bahawasanya kita akan bersatu semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang rosak. Sebab itu ulama ni mengatakan bahawasanya, karena bahawasanya banyaklah orang yang sesat, tak betul, tersasar. Sebab itu kena faham baik-baik sifat 20. Sebab itu saya sebutkan daripada awal, iaitu tasawuf yang mukasyafat, dia adalah pintu yang terakhir di hujung daripada sifat 20. Maknanya setelah mengaji sifat 20, nanti akan jumpa pintu yang baru, iaitu pintu kepada tasawuf mukasyafat. Maknanya dia tidak boleh mendalami dan memahami dalam ilmu tasawuf yang mukasyafat kalau seandainya tidak memahami sifat 20, maka dia akan rosak. Karena yang qadim tetap qadim, wal ilahu ilahun walau tadalli, wan nasu nasun walau taraqah. Maknanya Allah itu tetap Tuhan, walau macam mana dia mengatakan sekalipun turun daripada langit dunia ke, Allah mengatakan turun daripada atas ke bawah. Dalam hadis menyebutkan demikian. Dia mengatakan bahawasanya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ke. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram ke. Allah mengatakan kekal wajah Allah. Wajah ni adalah salah satu daripada makhluk. Allah bukannya berwajah. Walau dikatakan sedemikian, Allah, tetap Tuhan. Wan nasun nasun, dan manusia tetap manusia, walau taraqa, walau dia naik setinggi mana pun makam kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tetap takkan sampai ke martabat qadim, dia tetap pada martabat hadis. Baik. Jadi bila kita mengatakan ada kemungkinan keberangkalian, iaitu manusia ini sampai kepada martabat ketuhanan, itu adalah batiniyah. Baik. Kita bukan begitu. Jadi banyaklah orang yang sesat, ya, di dalam kata itu. Cuma kata-kata yang menjadi syatahat. Syatahat maknanya latahan daripada ahli sufi. Latahan daripada ahli sufi yang mengatakan anal haq, akulah al-haq. Al-haq maknanya aku Allah. Aku Allah ini banyak takwilan daripada ulama. Bukan bererti dia mengatakan dia bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap hadis, tetap hudus, takkan jadi qidam. Yang qidam cuma Allah dan juga sifat dia. Lain daripada itu, makhluk tak akan menjadi qidam. Takkan jadi qidam. Dia tetap hudus. Dirinya adalah hadis, benda baharu, bukan benda yang kekal, bukan benda tidak ada permulaan, maka tidak akan menjadi Tuhan. Kalaupun terjadi latahan daripada ahli sufi, kita kena ingat bahawasanya latahan itu berpunca daripada mana? Dipanggil syatahat. Syatahat ni apa dia? Iaitu terlatah perkataan yang mengatakan akulah Tuhan, kerana dia mengungkapkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah dia merasakan Allah senantiasa menunjukkan dirinya. Sebagaimana dikatakan af'al Allah Ta'ala merupakan tempat tajalli. Segala mazhar, segala benda yang ada ini dikatakan tempat tajalli bagi af'al Allah Ta'ala. Tempat nyata perbuatan Allah. Senantiasa Allah menunjukkan akan kewujudan dirinya dengan segala benda yang ada. Akhirnya terlintas datang dalam hatinya bahawa Allah mengatakan anal haq. Tapi terpancar di lidah dia anal haq. Baik.
Dan banyak lagi lah takwilan daripada ulama. Dan perkataan ini haram disebutkan oleh orang yang bukan kedudukannya seperti Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar. Kalau bukan kedudukan itu tidak boleh, haram, berdosa, bahkan kalau sengaja keluar daripada agama. Sebab itu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi menurunkan hukum kepada orang yang menyebutkan perkataan ma fi jubbati illallah dengan hukum bunuh kerana menanggalkan pakaian kesufian dia dan berpakaian dengan pakaian syariat, suruh taubat. Ini cerita di lingkungan ahli-ahli sufi, cerita lingkungan daripada para aulia. Maka kita yang bukan aulia, yang bukan wali Allah, yang bukan sufi, yang betul-betul tegar, tak usah campur tangan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita mak ayah bergaduh, kita pula masuk campur sekali. Jangan. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia mempunyai tempat dan makam yang tinggi, dan beliau salah seorang daripada wali Allah Ta'ala. Al-Hallaj pun begitu juga, salah seorang daripada wali Allah. Maka kita jangan campur tangan, kita serahkan kepada mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang telah lalu zaman dan tempoh masanya. Apa yang mereka buat, mereka dapat. Apa yang kamu buat, kamu dapat. Dan kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka buat. Cukuplah. Nah, tapi orang yang memakai perkataan orang-orang yang sebegini, maka dia menjadi sesat. Demikian mengkaji martabat 7 tanpa memahami bahawa sifat 20 itu macam mana hakikat pengajian dia dan bagaimana kaedah-kaedah di dalam pengajian tasawuf mukasyafat, maka akhirnya mereka tersasar. Tak sembahyang dan sebagainya. Cukup mengatakan aku Muhammad. Dah. Kemudian banyaklah orang yang sesat di dalam kata itu daripada orang yang ahli martabat 7. Makna di sini bukan ahli yang sebenar, tetapi orang yang mengkaji martabat 7 dalam keadaan tidak mempunyai persiapan yang betul-betul boleh untuk masuk ke dalam pengajian martabat 7, ya. Kerana berenang di lautan yang sangat dalam tanpa ada peralatan, maka lemas. Kapal yang besar sekalipun, ya, Titanic kan, dia berlayar di lautan Atlantik, akhirnya tenggelam juga. Ini kan pula boleng, tak ada apa-apa, tak ada dengan tong gas, tak ada apa pun, tak ada, tiba-tiba nak berenang lautan yang dalam, maka kita akan rosak. Baik. Dan sebab itu ulama sufi, ya, antara siapa dia? Syekh Muhammad Nafis yang karang kitab itu Badrun Nafis. Siapa lagi? Iaitu Manhalus Safi. Sebahagian mengatakan memang tu Syafi'i yang tulis, tetapi asalnya pada Syekh Daud Al-Fatani. Maka beliau mengingatkan juga bahawa kitab kami ini haram dimutalaah oleh yang bukan ahli. Bila kita bukan ahli, kemudian kita pergi baca kitab Durrun Nafis, kita baca kitab yang besar-besar Manhalus Safi dan sebagainya, apa jadi? Dhalla wa adall. Kita sesat dan berpotensi untuk menyesatkan orang lain. Baik. Sebab itu dia ingatkan di sini, ya, jaga-jaga. Dia kata banyaklah yang sesat, terutamanya orang yang terus, ya, mengkaji martabat 7 tanpa berenang di tepi laut, tanpa belajar berenang, tiba-tiba nak masuk di lautan yang sangat dalam. Konon-konon dalam lautan itu banyak apa dia punya terambu dia lah, banyak dia punya mutiara, banyak hiasan dia, ikan dia besar-besar dan sebagainya. Tapi kita lupa yang kita berenang pun tak pandai. Jadi macam mana? Pergi belajar berenang dulu. Dah. Pergi belajar berenang dulu, buat kajian dulu macam mana, kan? Persiapkan diri dahulu dengan kita stamina kita dan sebagainya. Stamina yang macam mana? Dengan cara bertariqah, kan? Bertariqah dengan panduan dan bimbingan daripada guru yang mursyid. Baik. Orang yang ahli martabat 7, orang itu yang tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala akan dia, akan orang-orang yang ahli martabat 7. Maknanya ada yang ditunjuki oleh Allah, sebahagiannya tidak ditunjuki kerana dia bukan orang yang boleh berenang di lautan yang dalam. Baik.
kepada jalan yang betul, ya, tak ditunjuk ke jalan yang betul dengan tiada berdapat. Caranya macam mana dia tak dapat jalan yang betul? Caranya dengan tiada berdapat. Ini dikata dengan makna taswir. Maknanya gambaran masalahnya macam mana. Macam mana boleh jadi begitu? Dengan sebab tiada berdapat, tidak memperoleh guru yang mursyid, guru yang boleh membimbing rohani, bukan guru yang membimbing jasmani. Baik. Lagi zahid, maknanya hatinya kosong daripada dunia. Hatinya kosong daripada dunia. Ini kan ada kisah, yaitu seorang guru yang zuhud, yang zahid, ada anak muridnya. Saya rasa dah cerita dulu masa dekat kampung Jiboi. Dah lama dah, ya, bertahun-tahun, dah kan dekat 10 tahun dah kot. Jadi saya ulang balik dah cerita ni, ulang tayang. Kisah satu guru yang zuhud, yang buka pondok, ya, dia sendiri bagi makan murid dia. Murid dia tak payah bayuran. Makna tak perlu cari makan, tak perlu masak nasi, tak perlu apa. Semua guru dia yang sediakan. Dah guru ni miskin, bukan ada sumber pendapatan, mencari hasil daripada sungai. Dia tak bagi nak murid dia mencari rezeki sendiri. Tak, dia tak bagi. Dia tu nak murid kena belajar je. Cari makan apa semua ni adalah kerja guru dia. Ya. Maka satu hari anak murid dia nak tanya kepada guru dia, siapa guru kepada guru? Dah. Yang mengajar guru ni siapa dia? Dia kata ada seorang, guru saya di sana-sana, sebut dia. Maka anak murid nak jumpa, nak tengok macam mana hebatnya guru dia. Sebab tuan guru ni pun dah hebat, kalau guru tu apatah lagi. Maka guru dia kata, kalau seandainya engkau menemui guruku, sampaikan salam aku kepada dia dan minta nasihat untuk aku. Kemudian nak murid dah terfikir dah, kalau guru aku zuhud macam ni, pasti gurunya lebih zuhud daripada tu lagi. Entah duk pokok tak apa. Cari, akhir jumpa rumah yang begitu mewah, besar macam istana. Tuan guru tak ada, dia keluar. Kemudian tunggu baliklah tuan guru. Tuan guru balik macam mana? Dengan diiringi dengan pasukan berkuda, ya, kereta kuda yang mewah. Kemudian dia tahan anak murid. Dia kata, tuan ni, tuan guru ni dia saya. Tuan guru saya beri salam. Siapa dia? Sebut nama. Dia kata, Waalaikumsalam. Lagi dia minta nasihat daripada tuan untuk guru saya. Dia kata, nasihatkan guru kamu, jauhkan diri daripada dunia. Dia terkejut, yang dunia siapa? Duk lamah ligai siapa? Yang dia pakai kereta kuda siapa? Kenapa pula dia kata, tuan guru aku yang begitu miskin, yang pergi cari ikan, cari sayur di hutan, disuruh zuhud. Zuhud macam mana lagi? Balik dia jumpa guru dia tanya, dah jumpa dah? Dah. Apa dia nasihat kepada aku? Dia kata, tuan guru tinggalkan dunia. Menangis tuan guru. Sebab dia kata, saya nampak terbalik. Tuan guru dah zuhud dah, tak ada apa pun. Makan ikannya, makan pucuk paku contohlah. Cari sayur di hutan, dia kaya raya. Siapa yang tak zuhud? Dia kata, dia betul. Dia tak zuhud, dia zuhud kerana hatinya tidak lagi memikirkan dunia. Dunia datang menyembah dekat dia. Aku siang malam, walau cari ikan, cari sayur, aku duk mikir dunia. Macam mana aku nak kaya, macam mana aku nak senang, supaya anak murid aku senang semua. Aku pagi petang siang malam memikirkan bagaimana mendapatkan sumber pendapatan untuk menyenangkan anak murid. Sedangkan dia sikit pun tak fikir. Itu dia orang yang zuhud, yang hati tidak ada dunia. Baik. Lagi zahid, yang tidak terpaut hatinya kepada dunia. Lagi berpegangan, iaitu berpegang teguh kepada, yakni dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Itu berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, baik.
Dan arti qidam idhafi itu, qidam idhafi itu iaitu racan, satu ungkapan daripada lama wujudnya, iaitu wujudnya lama tapi akan menemui adam juga, akan binasa. Baik, maka iaitu mustahil kepada Allah Ta'ala. Bukan makna Allah Ta'ala tu akan wujud selama katakan 2 juta tahun, lepas 2 juta dia tak ada dah. Itu dikata, kalau pengarang ni mengatakan itulah qidam atau qadim idhafi. Tapi yang kita mengaji, sebagian ulama mengatakan qadim idhafi itu adalah nisbah dahulu dan kemudian. Seperti anak dengan bapa. Bapa itu adalah qadim yang idhafi kerana dulu ada sebelum ada anak dia. Baik. Kata pengarang ini iaitu qidam idhafi bererti lama masa. Sama dengan fahaman Mu'tazilah terhadap ahli syurga. Mu'tazilah mengatakan ahli syurga itu satu masa nanti akan mati semua. Kerana khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya bukan membawa erti kekal yang hakiki, tetapi membawa makna lama dia akan berada di syurga tetapi akhirnya binasa juga. Ahli sunnah mengatakan bahawa manusia masuk ke syurga itu kekal, dikekalkan oleh Allah, bukan hakikatnya kekal. Karena kalau hakikatnya memang kekal, itu Allah Ta'ala. Selain daripada Allah itu menerima binasa, maka masuk ke syurga sekalipun kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah, maka masih berta'aluk kepada kudrah iradah Allah. Ini dalam bab ta'aluk kudrat iradat dibincangkan. Itu ta'aluk tanjizi qadim, iaitu ta'aluk qabdah, masih dalam qabdah, genggaman Allah. Setelah manusia dibangkitkan masuk ke dalam syurga, masih dita'aluk oleh ta'aluk qabdah. Kalau Allah mengkehendaki binasa, maka dibinasakan. Artinya manusia yang masuk ke dalam syurga itu dia boleh tidak dikekalkan oleh Allah seandainya Allah mengkehendaki. Tetapi kita lihat kepada janji Allah. Allah tidak pernah mungkir janji. Allah mengatakan khalidina fiha abada, mereka kekal dalam syurga itu selama-lamanya, maka kekallah. Baik. Kemudian jadi sebahagian daripada orang yang mengatakan Allah itu akan binasa juga, itu faham qadim idhafi, kata pengarang. Baik. Dan demikian lagi mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala pula baqa idhafi, kekal tapi takkan selamanya. Baik. Dan iaitu rajan atau satu ungkapan daripada kekal barang sesuatu di dalam dua zaman, antara ada dengan tidak ada. Maknanya kekalnya tidak berterusan, satu masa nanti akan menemui adam, maka itu mustahil. Ketiga, sifat qidam baqa mukhalafah. Ketiga daripada sifat salbiyah, bukan ketiga daripada sifat 20. Sifat 20 yang keempat, wujud qidam baqa mukhalafah. Susunan sifat salbiyah yang bangsa menafikan salbi atau insilab, nafi atau intifa. Kita dah bincang dah dulu. Itu istilah aja, istilah. Jadi macam mana kita nak faham? Kita kata salbiyah ni tadi ada berunsur penafian. Baik. Ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tiada bersamaan wujud Allah Ta'ala itu bagi segala wujud yang baharu. Baharu apa? Baharu wujud. Baik. Artinya tiada bersamaan, tak sama. Itu mukhalafah. Wujud Allah Ta'ala itu, wujud zatnya, wujud sifatnya, dan wujud af'alnya,
tak sama dengan wujud zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk. Tak sama. Baik. Apa tak sama? Kita buat reban ayam, Allah buat pokok. Sama ke tak sama? Tak sama. Kita bukan buat reban ayam. Tak. Kita cuma mencantum-cantumkan papan. Yang papan itulah dicipta oleh Allah daripada tak ada kepada ada. Allah menciptakan pokok, manusia mengambil manfaat daripada pokok, dibuatnya papan, dicantum-cantumkan, diambilnya paku yang daripada besi yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Manusia pun ambil jadikan paku, dipakukan ke tiang, maka bentuk yang sedemikian dipanggil reban ayam. Baik, manusia mencipta? Tidak mencipta, sekadar mencantum-cantumkan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Baju begitu juga, Allah menjadikan pokok, mengeluarkan kapas, manusia mengambil manfaat daripada kapas tersebut, tidak menjadikan apa-apa, mencantum-cantumkan yang hakikatnya cuma amrun iktibari. Ini adalah masalah wujud. Kewujudan baju, kewujudan apa sahaja yang ambil manfaat daripada ciptaan Tuhan lebih kepada amrun iktibari, benda yang wujud pada akal, tidak pada hakikat. Yang kita katakan meja dulu. Meja ni apa dia? Mana meja? Ini cuma papan. Meja tak jumpa. Kita kata meja mana? Ni meja, ni papan. Mejanya mana? Oleh kerana bentuk yang sebeginilah dikatakan meja. Walhal meja itu tidak dapat ditunjukkan. Ini dikatakan amrun iktibari. Baik. Amrun iktibari pula dipecah dua kan? Amrun iktibari intizai, amrun iktibari ikhtira'i. Baik. Itu lagi peninglah kepala kita mikir kan? Intizai, ikhtira'i. Jadi mudahnya begini, sesuatu yang kita nampak dan tidak dapatkan hakikat dia, maka tak nampak tapi kita faham, dipanggil amrun iktibari. Kita nampak mikrofon mahal murah ni, apa dia? Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Cuma faham daripada akal kita memandang sahaja, memikir sahaja, maka dikatakan amrun iktibari. Tak dapat kita tengok mana hakikat benda dia. Seperti meja, kita cuma nampak papan sahaja. Papan dicantum-cantumkan bentuk begini dipanggil meja. Letakkan papan lagi tempat bersandar, kemudian dipanggil kerusi pula. Kerusi tinggi, letak tempat bersandar belakang ni. Dah nama kerusi pula. Tanggalkan semua ni, letak setempat, dipanggil longgokkan papan. Habis mana dia punya meja? Itu dipanggil amrun iktibari. Yang tidak dapat kita pegang mana hakikat dia, sekadar kita memahami. Seperti meja tadi. Baik, susah tak kita mikir? Memang susahlah. Sebenarnya nak kata apa ni? Iaitu kita nak bincangkan bahawasanya manusia cuma mengambil manfaat daripada ciptaan Tuhan, setelah itu kita namakan sesuatu. Sedangkan kita tak buat apa-apa. Itu adalah perbezaan yang jelas antara af'al Allah dengan af'al makhluk. Baik. Itu pun mencantum-cantumkan papan tadi pun daripada mana punca datangnya? Daripada kudrah iradah Allah Ta'ala. Maka manusia yang buat itu tadi, nampak yang dilihat meja, tapi yang difikirkan sebaliknya, iaitu kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, bagaimana kehendak Allah. Kita nak buat meja, tak jadi-jadi, makna Allah tidak mengkehendaki jadi, takkan jadi. Baik, maka fahamlah kita di situ. Setelah kita melihat segala-galanya, maka kita melihat sebenarnya adalah percaturan daripada Allah, kebijaksanaan Allah dan sebagainya. Baik, ini yang dikatakan tadi, iaitu bila mana dia melihat segala-gala datang daripada Allah Ta'ala, maka jadilah syatahat tadi. Baik. Yang tak jadi itu macam mana? Karena jiwanya penuh dengan makhluk, dia fikir makhluk semata-mata. Baik. Kemudian halnya semata-mata wujud Allah itu di dalam zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Ini kita kata tadi, ya. Zat manusia dia terbina daripada kulit,
daripada daging, daripada darah, daripada lemak, itu zat makhluk. Allah bukan berdarah, berdaging, berkulit, tidak. Sifat Allah itu sebahagiannya ta'alluq taksir, memberi bekas, mengada atau meniadakan. Makhluk tidak dapat dia mengadakan pokok, tidak dapat mengadakan besi. Yang dia dapat cuma ambil manfaat daripada sesuatu yang dijadikan Allah bernama besi, dibuatnya paku. Baik. Kemudian demikian juga af'al perbuatannya. Jadi perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Kerana itulah berkata-kata musannif radhiyallahu anhu, wa annahu lima yanadul adamu mukhalifun burhanuha dzal qidamu. Baik. Wa annahu, kana sesungguhnya di sana, lima, kana barang yang yanalu mencapai al-adamu oleh ketiadaan itu mukhalif, bersalahan. Burhanu hadza, bermula hujjah ini tentang mukhalafah lil hawadis al-qidamu ala sifat qidam. Baik. Yakni arti perkataan musannif yaitu ya al-Imam Al-Laqani, yakni bahawa sesungguhnya. Jadi saya simpulkan tadi tuan-tuan, yang tadi kita bincang tu apa dia? Ya, kita bincang berkenaan dengan martabat 7 dan sebagainya. Pertama sekali, ya, tidak semua orang boleh masuk mengkaji martabat 7. Yang pertama. Yang kedua, perlu faham betul-betul sifat 20 untuk masuk mengkaji martabat 7. Yang ketiga, dia adalah perjalanan rohani, iaitu tauhidnya ahli sufi. Bukan ahli sufi yang sembarangan, itu adalah ahli sufi yang mana kedudukan tasawufnya tasawuf yang mukasyafat. Dan dia perlu bimbingan daripada guru, dan juga kerana ada amalan-amalan rohani membersihkan jiwa dia. Baik. Jadi yang disebutkan oleh pengarang tadi bukan menghentam martabat 7, tetapi menghentam sebahagian orang yang menisbahkan dirinya kepada martabat 7. Baik. Lagi, mukhalafah lil hawadis itu bererti tak sama Allah dengan makhluk. Tak sama sudut mana? Dari sudut zat, sifat dan af'al. Kerana manusia juga ada zat, sifat dan af'alnya secara bahasa. Tapi hakikatnya yang ada zat, sifat dan af'al itu Allah Ta'ala. Baik. Jadi dikajikan ada perbezaan antara makhluk dengan Khalik, yakni Allah Ta'ala. Baik. Maka dia kata, yakni bahawa sesungguhnya kerana diperoleh dengan adam itu, dengan ketiadaan itu, diperoleh apa dia? Mukhalafah Allah, mukhalafah dengan wujud Allah Ta'ala. Maknanya adam ini adalah sifat makhluk. Makhluk itu adam. Adam itu berarti tiada. Masa bila tidak ada? Semasa dulu, sebelum dia ada. Baik, yang ni kita tak bincang masuk ke dalam masalah tasawuf tadi. Kita kata ada, pada zahirnya dapat dilihat dengan mata kepala, ya. Allah Ta'ala bagaimana? Ini dia kata tak sama dengan makhluk. Yang kita lihat makhluk macam mana? Makhluk itu ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya. Allah tidak ada kepalanya, tidak ada badan, tidak ada kaki. Tidak ada ruhnya, tidak ada nafsunya, tidak ada akalnya, tidak ada hatinya. Tidak ada telinga, tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada apa sahaja alat untuk memperdapatkan sesuatu. Baik. Maka hakikatnya adalah makhluk ini asalnya adalah adam, tidak ada. Kemudian akan kembali semula kepada adam, tidak ada. Buktinya nyang kita. Kalau bahasa Islam kata anyang kita, ateh pada datuk, abah atau ibu kepada datuk kita yang dah meninggal dunia, kan? Dulu ada tak? Ada. Sebelum daripada dia ada dulu, tak ada dah asal dia. Kemudian lahir ke dunia. Setelah itu berakhir semula dengan tidak ada, kembali ke tanah.
Maka sesuatu yang diselangi oleh tidak ada dan tidak ada, di tengah-tengahnya ada, itu pun sebentar. Jadi macam mana? Itu adalah makhluk. Allah adakah diselangi dengan tidak ada, tidak ada, tidak wujud sama sekali. Itu mustahil bagi Allah. Maka dengan sebab itu, perbandingan yang mudah inilah dikatakan mukhalafahnya Allah dengan makhluk. Karena Allah wujud, tidak ada permulaan. Sekarang dia ada, akan datang juga begitu, tidak ada pengakhiran. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awal wal akhir itu isyarat kepada qidam dan juga baqa. Zahir dan juga batin itu ibarat isyarat kepada orang kafir, orang mukmin. Artinya wujud Allah itu zahir di sisi orang mukmin, batin tersembunyi daripada orang yang kafir. Dia tak tahu wujud Allah Ta'ala. Baik, walau banyak sekali pembuktinya, maka tidak dapat juga dia melihat. Itu batin namanya. Allah dikatakan huwal awwal wal akhiru huwaz zahiru. Zahir Allah Ta'ala di sisi orang mukmin, batin tersembunyi Allah daripada orang kafir. Maknanya orang kafir tidak dapat dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nazar. Baik. Adam tadi itu yang mengepit antara wujud makhluk tadilah menjadi bukti yang kuat bahawasanya makhluk mukhalafah. Allah mukhalafah dengan makhluk dia, tak sama dengan makhluk. Di situ punca dia kata. Karena diperoleh dengan Adam itu mukhalafah dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatnya yakni sifat Allah, dan af'alnya af'al Allah Ta'ala. Baik. Syahdan. Lanjutan daripada itu. Boleh faham tuan-tuan? Boleh kan? Baik. Syahdan. Jadi saya nak ringkaskan macam mana? Iaitu Allah tadi wujudnya tidak ada permulaan, tidak ada akhir dia. Wujud makhluk ada permulaan, ada akhir dia. Di situ sudah berbeza. Maka itu sahaja sudah menjadi punca yang kuat untuk kita mengatakan Allah takkan sama dengan makhluk dia. Makhluk takkan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Syahdan. Lanjutan daripada itu, dilanjutkan lagi. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu, yang akil baligh, yang berakal dan sudah baligh, mengiktikadkan, iaitu menyimpulkan di dalam hati. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini ya, sebab azan dah. Baik. Kesambung balik nanti syahdan. Kalau kita berhenti dia akan tergantunglah. Nanti kita ambil syahdan. Baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Astagfirullah.